Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim. Satu lagi kepujian kredit diberikan untuk Anwar Ibrahim. Sekaligus ini meninggalkan musuh politiknya. Meninggalkan semua yang cuba untuk tumbangkan Anwar, yang cuba untuk menjatuhkan Anwar, menggulingkan Anwar. Kalau nak cakap Mahathir, Muhyiddin, Hadi Awang dan sesiapa saja yang cuba untuk tumbangkan Anwar, ini adalah satu berita yang buruk untuk mereka. Adakah dengan ini sekaligus mereka tak ada harapan bagi musuh Anwar yang cuba untuk menggulingkan Anwar, yang cuba untuk menjadi pemerintah, menjadi Perdana Menteri, mungkin tak ada harapan langsung. Kerana itu adalah harapan penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan Penyokong Anwar Ibrahim. Satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 22 Oktober 2024. Jauh sangat kebijaksanaan Perdana Menteri dengan pembangkang. Wow. Bahasa yang baik ini dinamik, akan terus hidup dan berkembang. Sebaliknya, yang mati, jumud dan beku hanyalah otak walaun. Ketimbang bahasa Melayu juga, tetapi digunakan di Indonesia daripada bahasa Jawa. Maksudnya berbanding dengan atau daripada. Kalaupun tiada dalam kamus BM waktu ini, tidak bermaksud kita tidak boleh kembangkan dan masukkan. Banyak perkataan dalam kamus tidak wujud pun 10 hingga 20 tahun dulu dan diceduk dari bahasa lain seperti log masuk, swafoto, penstreaman, e-dompet, tular, dan lain-lain. Bahasa Latin, contoh bahasa yang mati dan tidak berkembang walaupun menjadi bahasa rasmi Empire Rome. Pemimpin hebat yang visionary, ada wawasan jauh ke depan, mahu melihat bahasa dan budaya masyarakat kita berkembang. Pemimpin jumud pula akan menarik masyarakat ke belakang dan gagal memahami realiti semasa. Jika kita belajar banyak kosakata baru dalam ucapan PMX, kita juga belajar banyak perkataan tradisional dari ucapan Haji Hadi seperti kerangga, ikan seluang, kera dan tupai, dajal, itik, tempang dan lain-lain. Kalau dengar ucapan PMX dalam bahasa Inggeris, ramai yang kena buka semula kamus walhal hari-hari bertutur. Kita pilihlah nak ikut sama ada siapa, sama ada pilih untuk jadi lebih cerdik atau lebih dungu. Orang yang kaya kosakata biasanya kerana banyak membaca. Jadi mereka tidaklah perlu menegakkan hujah atau menyampaikan mesej dengan bahasa ketat, mencaci, mencarut, melabel dan lain-lain. Bagi saya ini satu kemenangan baru Anwar Ibrahim, pasti meninggalkan musuh politiknya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sampai raja keluar titah, nak dakwah bila lagi. Satu tulisan daripada Syabuddin Nursin ataupun syabuddin.com bertarikh 19 Oktober 2024. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, sekali lagi menggesa keadilan ditegakkan untuk alias Awang, pekerja pembinaan yang didakwa diserang oleh kerabat diraja negeri itu. Dia alias rakyat beta, beri keadilan kepadanya sekarang, katanya di Instagram semalam. Diikuti dengan beberapa hantaran lagi yang juga berkaitan dengan soal keadilan. Tengku Hassanal mengulas laporan Malaysia Kini pada 17 Oktober lalu berkenaan kekecewaan alias apabila belum ada tindakan daripada pihak berkuasa walaupun kes itu mengundang perhatian ramai. Saya berharap ada pembelaan buat saya. Setakat ini semuanya diam, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu alias mendakwah serangan ke atasnya berlaku di sebuah kandang kuda di Kuantan pada 6 Jun lalu. Bapa kepada 8 anak itu mendakwa
dia dihubungi oleh seorang individu yang dipercayai orang suruhan anak kerabat berkenaan untuk bertemu dengannya di sana. Dakwanya lagi, dia kemudian diserang oleh kira-kira 20 orang, termasuk anak seorang tengku yang melepaskan tembakan ke arah kakinya namun tersasar. Dia juga mendakwa pihak kanannya ditikam dengan pisau, alias membuat laporan polis pada 8 Jun lalu. Tengku Hasanal telah membangkitkan kes ini sebelum ini dengan menggesa polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat diraja yang didakwa terlibat. Tiada sesiapapun yang lebih tinggi dari undang-undang, termasuk kerabat diraja titahnya. Saudara Bapa yang amat dihormati, perkongsian kepada Syahabudin Husin melalui sumber Malaysia Kini bertarikh 19 Oktober 2024. Sampai Rajah keluar titah nak dakwah bila lagi. Tiada sesiapapun yang lebih tinggi dari undang-undang, termasuk kerabat diraja titahnya. Bagi saya, titah Tengku Hasanal pasti satu perkara yang mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia, dan terutamanya di dalam berita ini keadilan perlu ditegakkan. Saudara puan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang memuji Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim. Belanjawan 2025 dikatakan adalah belanjawan yang terbaik pernah ada selain yang pernah dibentangkan ataupun yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Namun saudara-saudara, di sisi yang lain, terdapat satu pandangan di dalam parti komponen bersama-sama di dalam kerajaan perpaduan, iaitu MCA. Takrifan T15 sedia ada tidak adil. Menurut MCA, dikongsikan melalui tulisan daripada Syahabudin Husin bertarikh 22 Oktober. Saudara-saudara, menjadi persoalannya, adakah Belanjawan 2025 ini hanya dipandang baik oleh beberapa kepimpinan kerajaan di dalam PHBN, ataupun sebenarnya terdapat beberapa lagi yang tidak setuju dengan Belanjawan 2025 ini. Kerajaan diminta memperhalusi klasifikasi kelompok 15% teratas rakyat berpendapatan tinggi atau lebih dikenali T15 yang akan dikecualikan daripada beberapa subsidi kerajaan tahun depan. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, BN Air Hitam, berkata, ini kerana takrifan sedia ada T15 yang merangkumi mereka berpendapatan RM13,295 sebulan ke atas sebagai golongan mahakaya adalah tidak adil. Takrifan itu, katanya, berdasarkan kepada data pendapatan isi rumah daripada kajian pendapatan isi rumah dan kajian perbelanjaan isi rumah oleh Jabatan Perangkaan sehingga 2022. Ini bermakna tokoh korporat dan jutawan termasuk dalam kategori ini. Begitu juga pasangan suami isteri yang kedua-duanya adalah guru grade DG48 atau penjawat awam grade M48. Adakah ini adil? Katanya ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 di Dewan Rakyat. Berdasarkan rekod gaji bulanan bagi pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG48 adalah minimum RM5,125 dan maksimum RM11,640 dengan kadar kenaikan tahunan RM250. Untuk perkhidmatan tadbir dan diplomatik, gaji bulanan kaki tangan
Grade M48 pula minimum Rm5.206 ringgit dan maksimum Rm11.764 ringgit dengan kenaikan tahunan Rm270. Saudara-saudara, berkaitan dengan belanjawan 2025, adakah ini akan memberikan satu impak yang negatif terhadap kerajaan ataupun impak yang positif terhadap kerajaan perpaduan? Apa komen Anda?